كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Suluk Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Suluk Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Suluk Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi tuan-tuan. Kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat-sangat bersyukur tuan-tuan dan tuan. Kita tak dapat membayangkan betamunya kita bersyukur. Kita bangun pagi tadi sehingga pada malam ini tuan-tuan dan puan, isteri masih ada, suami masih ada, anak masih ada, ayah masih ada, mak masih ada, abang masih ada, kakak masih ada, adik masih ada.
keluarga-keluarga terdekat masih ada. Alhamdulillah. Tapi ramai, banyak lagi keluarga-keluarga di Malaysia, ada suami isterinya sudah tidak ada isteri suaminya sudah tidak ada anak-anak sekarang sudah yatim piatu. Ibu pun tidak ada, ayah pun tidak ada. Akibat daripada COVID-19, tuan-tuan dan puan, yang sedang melanda dunia sekarang ini, insya-Allah. Dan Malaysia tidak terkecuali daripada landaan kepada COVID-19 ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, ya, alhamdulillah, tapi dilaporkan di hospital-hospital di mana-mana pun, tuan-tuan dan puan, nampaknya ICU-nya semakin kurang, yang kategori 3, 4 dan 5 pun semakin kurang. Kalau ada pun yang agak-agak maintain bilangan sampai 20,000 dan sebagainya, ialah kategori 1 dan kategori 2. Alhamdulillah. Ini sudah satu keadaan yang betul-betul tuan-tuan dan puan, menimbulkan satu keseronokan, kegembiraan kepada kita bila melihat bahawa graf itu sudah nampak graf kepada kejayaan itu. Orang putih kata there is a light at the end of the tunnel, kan ya. Di hujung terowong itu nampak ada cahaya sekarang sudah. Alhamdulillah. Yang inilah kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, ya. Masjid-masjid kita pun tak berhenti-hentinya sembahyang hajat, tidak seperti-sepertinya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di peringkat individu, termasuk tuan-tuan para penonton. Saya yakin tuan-tuan para penonton mendoakan, tuan-tuan baca Al-Quran, tuan-tuan baca Yasin, tuan-tuan baca surah-surah dalam Al-Quran, dan tuan-tuan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita, negara kita, masyarakat kita, keluarga kita terutamanya, tuan-tuan dapat dihindarkan daripada sebarang musibah, termasuklah musibah COVID-19 ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, ya, malam ni saya diberitahu bahawa Ustaz yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husam tidak dapat menyertai kita pada malam ini, tapi pada minggu depan dia kata dia akan menyertai kita. Minggu ni ada sesuatu yang tidak dapat dielakkan, yang beliau terlibat dan terpaksa, tuan-tuan dan puan, tidak dapat menyertai kita pada malam ini. Apapun, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, saya cubalah yang saya tengok dan mampu, tuan-tuan dan puan, berdasarkan apa yang sudah berlaku, dan insya-Allah saya nak share lebih kepada mengungsi kepada tuan-tuan dan puan pada malam yang berbahagia ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Tuan-tuan, masih ke dalam bulan Muharram sekarang ni, kita sudah masuk agak-agaknya dalam minggu-minggu terakhir dalam bulan Ramadan. Kita akan bulan Muharram, kita akan meninggalkan Muharram. Muharram kita masuk, tuan-tuan, bulan Safar, lepas tu Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya, tuan-tuan dan puan, dan sekarang kita masuk fasa yang berikutnya dalam kehidupan kita, 1443 Hijriah, tahun baru, tuan-tuan dan puan. Insya-Allah sudah tentunya semangat baru, tentunya tindakan baru, tentunya hati yang baru, jiwa yang baru, komitmen yang baru, pledging, ikrar yang baru untuk kita, insya-Allah, tidak lain dan tidak bukan untuk melihat diri kita, untuk melihat anak-anak kita, untuk melihat isteri dan suami kita, insya-Allah, tuan-tuan dan puan, berpadu, bersatu, diwarnakan dengan bunga-bunga kebahagiaan, kesejahteraan, kasih sayang, mawaddah, rahmah, sakinah, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi, tuan-tuan dan puan, saya ingin berkongsi, tuan-tuan dan puan, kita dah beroperasi sekarang ni, tuan-tuan, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Sikit lagi 2 tahun, tuan-tuan dan puan. Jadi kita setiap pagi pukul 7 pagi, tuan-tuan tahu, setiap malam pukul 9.15 malam, setiap pagi pukul 7 pagi, setiap malam pukul 9.15 malam. Kita bertemu dengan tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, tuan-tuan, saya diberikan sedikit kesihatan walaupun umur dah lanjut, tapi masih mampu lagi untuk berdepan dengan tuan-tuan, masih mampu lagi membawa tajuk-tajuk untuk menjadi moderator kepada teman-teman pukul 7 pagi. Saya pun cubalah menjadi moderatornya, dan malam pukul 9.15 pun saya menjadi moderatornya. Alhamdulillah. Tuan-tuan, yang jelasnya dalam masa 2 tahun ni, kalau kita buat refleksi sikit ke belakang, tuan-tuan, hampir semua daripada profesor-profesor, doktor-doktor, tuan-tuan, ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah yang dijemput datang, dan orang profesional yang ada fikrah tentang Islam, tuan-tuan, yang dijemput datang untuk meraihkan tuan-tuan dan puan pagi pukul 7 dan malam, tuan-tuan dan puan, pukul 9.15, hampir kesemuanya menyentuh, tuan-tuan, persoalan keluarga. Tak kira tajuk apa pun, dia balik kepada keluarga, balik pada keluarga, balik pada keluarga dan balik kepada keluarga. Yang saya ingat, tuan-tuan, tuan-tuan bayangkan dekat 2 tahun ni berapa banyak tajuk, tuan-tuan. Satu hari kita mengadakan 2 tajuk. Pagi pukul 7 satu tajuk, malam 9.15 satu tajuk. Dan tajuknya berbeza-beza. Tuan-tuan boleh semak, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh semak, kalau tuan-tuan tengok balik, tuan-tuan nampak sedang kita bersiaran 2 tahun yang lalu sampai sekarang, hampir 2 tahun ni.
Tiap-tiap malam tajuknya berbeza, tiap malam tajuknya berbeza. Dan biasanya orangnya berbeza, yang membahaskannya berbeza. Hanya moderatornya saja yang tak tukar-tukar. Sejak 2 tahun hampir 2 tahun ni Hasan Ali lah moderatornya, insya-Allah. Tuan-tuan, balik-balik tadi. Kita bincangkan, tuan-tuan dan puan, kita bincang macam-macam tajuk, kita bincang. Tajuk mengenai jihad kita bincang, tajuk mengenai akhlak Islam kita bincang, tajuk mengenai personality Muslim kita bincang, tajuk mengenai amalan-amalan akidah kita bincang, tajuk mengenai syariah kita bincang, tajuk mengenai akhlak kita bincang, kebesaran Allah kita bincang, kemuliaan Nabi Muhammad SAW kita bincang, kemuliaan para sahabat zaman Nabi kita bincang, umat di akhir zaman kita bincang, tuan-tuan, keluarga kita bincang, individu kita bincang, masyarakat kita bincang, umat kita bincang, tuan-tuan, dakwah kita bincang, tuan-tuan, kemajuan ekonomi kita bincang, kemajuan siasat kita bincang, kemajuan pentadbiran kita bincang, negara kita bincang, negara Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur kita bincang. Apa yang kita tak bincang dalam masa 2 tahun? Tapi tuan-tuan, apa pun dia merujuk balik, tuan-tuan, hampir semua panelis, ahli-ahli panel, profesor, doktor, asatizah, ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah, secara langsung, secara tak langsung menyentuh persoalan keluarga. Keluarga. Sebab apa mereka menyentuh persoalan keluarga ni? Pertama, tuan-tuan, pertama, terdapat elemen unsur kerapuhan dalam keluarga. Kita sudah cerita tentang perceraian, pernikahan dan perceraian kita sudah kira. Tuan-tuan, bila Persatuan dan Selangor ini dikatakan mempunyai kadar perceraian antara yang tertinggi. Kerana peringkat dunia pun boleh dibandingkan dengan peringkat dunia antara yang tertinggi. Tuan-tuan, kahwin-kahwin juga, nikah-nikah juga, cerai-cerai juga. Tuan-tuan. Dan kita tengok dalam statistik yang diberikan kepada kita, tuan-tuan, oleh asatizah, doktor dan profesor ni, kebanyakan perceraian berlaku daripada tahun yang pertama hingga tahun yang kelima perkahwinan. Tahun pertama, 5 tahun yang pertama tu sangat kritikal dan perceraian berlaku pada period itulah antara 1 hingga 5 tahun. Dan saudara, maknanya kahwinnya baru, tuan-tuan, rumah tangganya baru, anak 1 orang atau 2 orang, perceraian berlaku. Bayang, keruntuhan rumah tangga, tuan-tuan, keruntuhan keluarga, keruntuhan rumah tangga. Kesannya, kita banyak tinjau, tuan-tuan, profesor, doktor dan ustaz-ustazah yang datang ni membicarakan kesan. Apa kesan pada anak? Apa kesan psikologinya? Apa kesan mentalnya? Apa kesan emosinya? Apa kesan spiritualnya? Apa kesan kemanusiaannya? Apa kesan pembinaan peribadinya? Apa kesan tentang syakhsiah dirinya? Inilah, tuan-tuan, yang kita bincang. Saya harap para penonton dan mati sekalian, tuan-tuan, bersama dengan saya, tuan-tuan. Sebab itu, bila kita tengok dengan masalah soal keluarga ni, tuan-tuan, saya nak sebutkan soal Islam dalam keluarga, pimpinan dalam keluarga, semuanya, tuan-tuan, soal Al-Quran dalam keluarga, solat salat dalam keluarga, amalan-amalan yang difardukan dalam keluarga, tuan-tuan, sumber makanan dalam keluarga, sumber rezeki dalam keluarga. Kita bincanglah, kita dah bincang, tuan-tuan. Kita dah bincang hubungan suami isteri dalam keluarga, cara mendidik anak-anak, tuan-tuan, cara mendidik anak-anak, yang kesilapan mendidik anak-anak, kita dah cerita, tuan-tuan. Kesilapan mendidik anak-anak, macam mana? Anak-anak yang baby, macam mana kesilapannya? Toddler, apa kesilapannya? Pra-remaja, apa kesilapannya? Remaja, apa kesilapannya? Pra-dewasa, apa kesilapannya? Banyak kita bincang, tuan-tuan. Banyak kita bincang. Tetapi apa pun yang kita bincang, apa pun yang tuan-tuan kita bincang, satu perkara yang jelas. Apa dia, tuan-tuan? Seluruhnya 100% daripada tenaga-tenaga bantu yang membantu kami di Yayasan Sabaha ni dalam program pukul 7 pagi dan 9.15 malam, seluruhnya in full agreement. Apa dia, tuan-tuan? Ialah peranan Islam, peranan agama dalam keluarga. Runtuhnya kerana agama pun runtuh dalam keluarga. Tuan-tuan, keluarga tidak bermaya kerana agama tidak bermaya dalam keluarga. Keluarga bercakaran kerana, tuan-tuan, agama tidak berfungsi dalam keluarga. Kan? Macam mana, tuan-tuan dan puan? Inilah yang sedang tuan-tuan dan puan, maknanya seluruhnya tenaga-tenaga yang membantu kami, tuan-tuan dan puan, ada rekodnya sekali. Tuan-tuan boleh tengok ni. Kalau dalam Facebook ni, tuan-tuan boleh ulang. Kita dalam YouTube, tuan-tuan boleh ulang tengok. Kalau yang saya katakan ni betul atau tidak betul. Jadi balik tadi, tuan-tuan dan puan. Kelemahan-kelemahan dalam keluarga ialah kelemahan matlamat. Tak ada matlamat.
Kelemahan dalam keluarga, matlamat keridhaan Allah itu tidak ada. Mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada. Kelemahan dalam keluarga ialah ilmu agama. Sangat-sangat dhaif ilmu agama. Selepas ilmu, tuan-tuan, amalan agama lagi dhaif. Yang tak semayang, yang kurung dalam bilik dengan gadget-gadgetnya. Yang tak keluar-keluar berjam-jam dengan gadget. Tuan-tuan, satu dunia ni, tuan-tuan, average manusia dengan gadget 3 jam 15 minit. Itu average satu dunia. Di Malaysia, dalam kajian, ada yang 4 jam, ada 5 jam, ada yang 6 jam, ada 7 jam. Anak kita yang laki-laki, yang perempuan, kurung diri dalam bilik, kita tak tahu apa dia buat. Dia keluar masa dia lapang, masa dia lapar, dia keluar, buka tudung saji, apa yang disajikan dia makan. Habis makan, tuan-tuan dan puan, letak pinggan dalam sinki, mak basuh pinggan, dia pun masuk bilik, kunci bilik, tuan-tuan berjam-jam dalam bilik. Inilah yang berlaku. Ini yang berlaku. Habis dalam bilik, nanti dia keluar, tuan-tuan. Pukul 6 dia keluar dengan sahabat-sahabatnya. Pukul 12 malam dia balik. Pukul 1 pagi dia balik. Inilah anak kita. Maknya dah banyak kali dah. Mana kau nak pergi mana? Tak menjawab. Nak pergi mana tak jawab. Alah, biasa je lah. Biasalah keluar dengan kawan. Alamak, apa nak susah hati sangat. Dah besar lah, mak dah besar. Dah besar dah. Anak laki-laki pun jawab begitu. Anak perempuan pun jawab begitu. Macam mana tuan-tuan? Kesian tuan-tuan. Ibu-ibu yang mengadu kepada saya, isteri-isteri terutamanya. Orang lelaki jarang mengadu kepada saya, orang perempuan mengadu kepada saya. Sama ada isteri, sama ada ibu-ibu mengadu, tuan-tuan. Allah, susah je, tuan. Yang baru dalam minggu lepas, ada seorang ibu mengadu, tuan-tuan. Dia tegur suami. Bukan tegur apa pun, dia ajak suami. Bang, kita sembahyang berjamaah. Kita dah dekat 2 tahun PKP ni. Tapi rumah kita tak tegak berjamaah. Kita tengok, kita tengok Dr. Hassan punya program, tengok pukul 7 pagi, pukul 9.15, salah satu daripadanya kena tegakkan sembahyang berjamaah. Mari kita sembahyang jemaah. Apa dia jawab, tuan-tuan dia? Engkau buat sajalah kubur masing-masing. Itu kata perempuan tu kepada saya, kepada ibu tu. Isteri tu kata saya exactly. Engkau buat sajalah kubur masing-masing. Yang si isteri ni, tuan-tuan, nak panjangkan lagi langkahnya sebagai usaha untuk memujuk anak-anak, termasuk anak saudaranya. Ada 2 orang kedengarannya anak saudara tinggal dengan dia. Pun bagi tahu anak saudara. Apa kata suaminya? Jaga kubur masing-masing. Apa peduli kat dia? Dia tahulah. Dia dah besar kan? Begitulah sebagian daripada suami, tuan-tuan. Begitulah sebagian daripada suami. Macam mana, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan dapatkan suami yang sedemikian, macam mana, tuan-tuan? Kesian, tuan-tuan, kesian. Keinsapan sudah ada di kalangan isteri. Tuan-tuan, kesedaran sudah ada di kalangan isteri, tapi tak dapat support. Tak ada dapat support. No support system, tuan-tuan. No support system. Tak ada. Kesian, tuan-tuan. Anak tegur anak yang tak tutup aurat lagi. Macam mana, tuan-tuan? Anak tak tutup aurat, umur dah 23 tahun. Tak tutup aurat lagi, free hair lagi. Dye hair dia, tuan-tuan. Kejap-kejap dia kuning, kejap-kejap putih, kejap-kejap merah. Macam mana, tuan-tuan? Pakai baju sesendat-sendatnya. Dada sebuka seluas-luasnya. Ini yang berlaku. Jadi macam mana, tuan-tuan? Kesian. Apa, tuan-tuan? Balik tadi. Para doktor, para profesor mengatakan masalah besar yang dihadapi. Bukan ini, we are not talking about generalization. We don't generalize. Bukan semua, tuan-tuan dan puan. Bukan semua. Tetapi, tuan-tuan dan puan, boleh dikatakan ada penceramah mengatakan majority. Tuan-tuan, 4 pagi yang lepas, 4 pagi yang lepas, pagi Ahad, Ahad, Isnin, Selasa. Ini 4 pagi yang lepas, salah seorang saya punya ahli panel, tuan-tuan mengatakan, apa, tuan-tuan, dia kata, tuan-tuan, dalam satu kajian yang dibuat, tuan-tuan dan puan, saya tak mau sebut negeri mana kajian yang dibuat, 90% tak jaga salat, tuan-tuan. 90% tak jaga salat. 90% tak jaga salat. Macam mana? Kalau misalnya ayah tak jaga salat, mak tak jaga salat, anak sulung tak jaga salat, kakak sulung tak jaga salat, adik-beradik tak jaga salat, apa nak jadi, tuan-tuan? Apa nak jadi rumah tangga kita ni? Apa nak jadi kepada tuan-tuan? Apa nak jadi yang Allah berikan kepada kita? Allah bagi rumah yang lapang, Allah bagi kereta yang baik, Allah bagi rezeki, tuan-tuan. Alhamdulillah, suami isteri bekerja, tuan-tuan.
Total gaji suami isteri tuan-tuan 13,000 sebulan. 13,000 sebulan tuan-tuan. Apa lagi? Derma tidak, sedekah tidak. Apa tuan-tuan? Makan, berjalan. Tuan-tuan nampak? Tak ada. Tak terfikir langsung. InsyaAllah. Saya bukan, ini tuan-tuan, ini yang digambarkan ini bukan daripada Hasan Ali. Saya terima daripada teman-teman. Bahkan yang saya terima tu lebih dahsyat daripada itu. Tapi saya tak hendaklah menyebutkan kedahsyatan itu. Tak nak. Tapi saya mengepikan gambarannya. Rumah dekat masjid, tak pergi masjid. Rumah dekat surau, tak pergi surau. Anak kita, tuan-tuan, daripada umur dia sejak akhir balik 13 tahun. Sampai sekarang umurnya 24 tahun. Duduk di rumah kita. Tak pernah sekali pun duduk majlis ilmu di masjid. Tak pernah sekali. Tak pernah sekali pun. Anak perempuan tak pernah sekali pun buka Quran, tuan-tuan. Macam mana? Macam mana ni nak hidup ni? Macam mana nak hidup? Ya. Maka sebab itu, tuan-tuan dan puan, bila kita kumpulkan data-data yang seperti ini, tuan-tuan, terutamanya datang dari profesor, doktor, kajian-kajian yang diorang teliti dan sebagainya, tuan-tuan dan puan, yang saya yakin kajian-kajian itu bersandarkan kepada kajian empirical, tuan-tuan dan puan, yang mempunyai bukti-bukti, data-data yang cukup untuk mereka memaparkan kepada kita tentang kedudukan agama. Di mana agama dalam rumah tangga? Di mana agama dalam keluarga? Di mana agama kepada ketua keluarga yang namanya ibu, ayah dan ibu? Di mana agama, tuan-tuan, di kalangan adik-adik yang lebih berumur, abang sulungnya, kakak sulungnya? Di mana agama dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita? Di mana agama yang sudah akil balik? Di mana agama diberikan kepada anak-anak yang belum akil balik lagi? Di mana penekanan kepada Quran? Di mana penekanan kepada salat? Di mana penekanan kepada hormat mak, hormat ayah? Di mana penekanan kepada kasih kepada Allah, sayang kepada Rasul? Tuan dan puan yang mati sekalian. Maka sebab itu, tuan-tuan, bila kita kumpul semua tu, maka tuan-tuan dan puan, kita di Yayasan Sabahan ni sudah sepakat menubuhkan satu unit. Apa unit ni namanya, tuan? Unit namanya unit usrah keluarga. Usrah keluarga. Mur, tunjukkan Mur, usrah keluarga. Usrah keluarga, tuan-tuan. Usrah keluarga. Satu poster, tunjukkan poster usrah keluarga. Tuan-tuan tengok usrah keluarga, alhamdulillah sekarang ni, tuan-tuan, bila kita lancarkan dalam 3 bulan yang lalu sampai sekarang ni, ada 13 family, tuan-tuan. 13 family yang kami, tuan-tuan, unit dakwah usrah keluarga dalam Yayasan Sabahan ni, kita tolong, kita bantu. Kita bantu menghidupkan agama dalam keluarga. Unit ini namanya unit dakwah usrah keluarga. Di Yayasan Sabahan ini ada 12-13 ustaz dan ustazah bantu saya bersama-sama, tuan-tuan. Kita nak bantu. Bukan kena bayaran apa-apa pun. Tak ada. Kita bantu, tuan-tuan. Macam mana saya bantu apa? Yang pertama, nak meletakkan asas. Supaya ada, tuan-tuan, asas agama. Penghayatan agama, ilmu agama, penghayatan agama, kecintaan kepada agama, kekuatan mengamalkan agama, ada matlamat beragama, menghidupkan agama dalam keluarga. Itu dia matlamat. Kita bantu, tuan-tuan, kita bantu. Kita ada tenaga kita ada kepakaran kita ada ilmu kita, dan kita ada pengalaman kita, tuan-tuan. Dan kita bantu ni dalam suasana kasih sayang, hormat menghormati, tidak menidakkan siapa-siapa, tidak menjatuhkan siapa-siapa, tidak memperkecilkan siapa-siapa, tidak menghina siapa-siapa. Tuan-tuan, hubungannya dalam yang kita katakan usrah keluarga ni, kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Atas nama kasih sayang itulah kita bina. Kita bina ahli keluarga kita, kita bina mindanya, kita bina hatinya, kita bina jiwanya, kita bina anggota tubuh badannya. Kita bina matanya, kita bina telinganya, kita bina lidahnya, kita bina mulutnya, kita bina hatinya. 13 family. Malam tadi, tuan-tuan, family yang ke-13 malam tadi. Saya tak mau sebutlah. Alhamdulillah, tuan-tuan. 30 lebih, tuan-tuan. Kita punya syaratnya 30. 30 telefon, 30 peserta. Tetap satu telefon tu kadang-kadang ada mewakili family. Ada 4 orang, 5 orang, tapi pakai satu telefon saja. Yang paling besar sekali 64, tuan-tuan. 64 participants yang mengikuti program kita. Tuan-tuan. Jadi program ni, tuan-tuan, okey, yang pertama sekali sifat program ni kasih sayang.
Yang kedua, sifat program ini dakwah. Kita tak sebut orang itu, kita tak sebut orang ini, kita tidak buat perbandingan. Kita tak buat perbandingan pun. Tak mau. Kita tunjulkan, kita tunjulkan apa dia, di mana kita boleh bantu. Kita tunjulkan nak lunak, macam mana nak lunakkan agama. Macam mana agama boleh diterima oleh anak-anak muda kita, tuan-tuan. Dalam kajian yang ditunjukkan, tuan-tuan, oleh para pengkaji, bahawa anak muda di Malaysia sekarang ini, majoritinya tak minat agama, tuan-tuan. Majoriti tidak minat agama. Dia minat gadget, dia minat memancing, dia meminat shopping, dia meminat tuan-tuan dan puan, duduk-duduk sembang-sembang, dia minat lepak-lepak, dia minat bawa-bawa motosikal laju-laju, dia minat ambil kereta, kunci kereta ke bapak dia, bawa kereta, tuan-tuan, bawa girlfriend, bawa perempuan, bawa laki-laki, itu dia minat. Dia minat pergi makan-makan, tak ada duit, cari duit, tak ada duit, curi duit mak, curi duit ayah. Itu dia. Jadi itulah anak-anak yang seperti ini ada di mana-mana. Minta maaf, tuan-tuan. Ada di mana-mana. Dan anak-anak ini berbeza antara satu dengan satu. Just a matter of degree. Such personalities exist in a lot of houses. Muslim houses. Jadi inilah yang kita bantu. Macam mana kita bantu, tuan-tuan? Kita bantu dalam program. Malam tadi, ambil yang malam tadi punya program. Okay, mereka datang, mereka ada satu orang, ada koordinator dia. Kita hendak, kita contact person dia, koordinator dia. Kerja koordinator ni ialah memberitahu. Kita ada poster dia dan sebagainya. Family sebelah suami, family sebelah isteri, dan rakan-rakan yang lain yang berminat. Mengatakan, sekian-sekian hari bulan, sekian-sekian masa, kita ada usrah keluarga. Dan terangkan, dalam kertas tu, dalam poster tu, ada dia punya copywriting dia. Kita terangkan, tuan-tuan, teks yang kita terangkan. Apa makna usrah keluarga? Okey. Pengisiannya. Apa pengisiannya, tuan-tuan? Macam malam tadi, Malam tadi apa pengisian? Yang pertama, tuan-tuan dan puan, ahli keluarga. Malam tadi dikumpulkan dalam 30 lebih, 30 lebih orang-orang yang besar-besar dengan participating, yang participate dalam program kita malam tadi. Dekat-dekat 40 orang lah. Dekat 40 telefon, tuan-tuan dan puan. Datang daripada mana? Oleh kerana internet ni, tuan-tuan, internet sebagai tenaga penyatu. Semalam ni, tuan-tuan, yang daripada Johor ada, daripada Pahang ada, daripada Terengganu ada, daripada Pulau Pinang ada, daripada Kedah ada, daripada Selangor ada. Semuanya pada satu masa. Kita mula semalam 9.15. Kita habis semalam dekat 10.30, 10.30 lebih, tuan-tuan, kita habis. Semuanya. Bersatu, tuan-tuan, bersatu melalui sama ada Zoom, sama ada Google. Macam malam tadi kita guna Google Meet. Google Meet. Jadi, semuanya dapat bercakap, dapat tengok. Serentak, tuan-tuan, dapat tengok. Aplikasi yang digunakan, serentak kita dapat tengok. Dapat tengok mak semalam yang menganjurkan tuan-tuan duduk di Bukit Raja. Dekat-dekat dengan Batu Tiga, dekat-dekat dengan Shah Alam, dekat-dekat dengan Kelang, tuan-tuan dan puan. Ayahnya berada, keluarganya berada di Kuantan. Dapat tengok, dapat bercakap. Saya diundang, tuan-tuan dan puan. Okey, saya kata macam mana pengisian dia. Okey, dan tetapkan masa dan hari, waktunya dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. Maka berkumpullah masing-masing dengan telefonnya. Ada yang pakai laptop lah. Tuan-tuan ada apa yang pakai PC lah. Tak kisahlah pakai apa pun, tuan-tuan. Yang pakai handphone lah. Kita mula 9 suku. Macam mana permulaannya? Programnya lebih kurang begini, tuan-tuan. Yang pertama sekali, alu-aluan. Tak lebih daripada 3 minit. Semalam, tuan-tuan dan puan, koordinatornya, dia seorang perempuan, alhamdulillah, begitu committed, bagus, tuan-tuan dan puan. Cara cakapnya bagus, suaranya bagus, smooth, tuan-tuan, smooth. Memperkenalkan idea usrah keluarga ni kepada teman-teman yang hadir tu dalam 30 lebih dekat 40 orang tu, diterangkan satu persatu. Dalam masa 3 minit, 4 minit aja. Alhamdulillah. Lepas itu, tuan-tuan, yang kedua, apa dia yang kedua? Yang kedua, kita baca Quran. Baca Quran satu muka saja. Bukan semua nak baca. Satu orang daripada ahli keluarga kita, tuan-tuan, baca Quran satu muka dan satu orang lagi baca terjemahannya. Satu muka saja. Satu muka ni ambil masa dalam 5 minit. Itulah, tuan-tuan. Tak panjang. Dengan terjemahan jadi. Kemudian, tuan-tuan, dah alu-aluan tadi. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, tahlil. Kalau tidak tahlil, mana tadi kita buat tahlil. Tahlil pun 5-6 minit saja. Tahlil pendek, tahlil ringkas saja. 6 minit begitulah, tuan-tuan. Dan kita doakan. Ayah yang telah pergi, mak yang telah pergi, dan nenek yang telah pergi, yang baru tuan-tuan meninggalkan COVID dan
Ada yang tuan-tuan dan puan yang sakit, yang mengandung, yang sakit tuan-tuan dan puan. Ada yang mengandung, kena COVID dan sebagainya. Kita doakan tuan-tuan, kita doakan. Bila lagi nak mendoakan tuan-tuan dan puan? Ini kita doakan bersama-sama. Alhamdulillah. Dengan kita gunakan talian kita dengan telefon, dengan satu telefon tu saya tengok semalam ada 2-3 orang ahli keluarga, doa ramai-ramai tuan-tuan. Doa kita ramai-ramai. Masya-Allah tuan-tuan. Itu yang pertama alu-aluan, yang kedua baca Quran, satu muka surat dengan terjemahan, yang ketiga tahlil. Yang keempat tuan-tuan, tazkirah. Malam tadi saya bagi tazkirah. Saya bagi tazkirah tuan-tuan, saya baca ayat yang berkaitan dengan khidmat dengan mak bapak, sayang mak, sayang bapak. Dan saya baca satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? An-nazru ila Ka'bah ibadah. Wa nazru ila walidain wa ila wajhil walidain ibadah. Wa nazru ila apa ni ila kitabullah ibadah. Maknanya tuan-tuan nampak saya semalam mengulas bahawa melihat Kaabah itu ibadah. Melihat wajah ibu dan ayah itu ibadah. Melihat mushaf Quran, melihat Quran itu ibadah. Saya ulas daripada situ. Dan ayat tadi mengenai Al-Quran, mengenai tuan-tuan macam mana kita berkhidmat kepada ibu bapa pun saya ulas. Dengan saya panjangkan ulasan-ulasan itu merangkumi macam mana caranya, dengan cara hikmah, dengan cara kita memujuk, melambai tuan-tuan, menggamit. Semua sekali, anak muda kita, remaja kita, dewasa kita, yang tua macam saya ni, kita lambai sama-sama dalam tazkirah. Tazkirah ni dalam setengah jam, setengah jam. Saya bagi tazkirah dalam setengah jam. Jadi tazkirah ni menjurus kepada itu tadi, memujuk, marilah, pentingnya agama, pentingnya suasana agama, pentingnya amalan agama. Dan saya tekankan sangat semalam, ada 2 amalan yang mesti jangan tinggal. Jangan tinggal. Tuan-tuan. Kalau boleh sampai melihat air mata, saya nak menekankan, jangan tinggal. Yang pertama solat, yang kedua Quran. Salat dengan Quran jangan tinggal. Salat dengan Quran, salat dengan Quran, salat dengan Quran. Jadi tuan-tuan puan ya. Jadi alhamdulillah. Habis tuan-tuan ya. Habis. Lepas itu dibuka kepada soal jawab. Malam tadi ada 4 soal jawab tuan-tuan. Alhamdulillah. Bagus tuan-tuan puan. Soalannya pun menarik dan saya telah memberikan jawapannya. Alhamdulillah tuan-tuan puan ya. Dan soalannya sangat-sangat relevan. Sangat-sangat relevan kepada konsep ataupun apa yang kita matlamatkan dalam usrah keluarga yang kita adakan itu. Selepas kita soal jawab, bermesra dan sebagainya, tuan-tuan dan puan, kita zikir sikit. Malam tadi tak sempat zikir. Pasal soalannya banyak, tuan-tuan dan puan, jadi kita lewat sikit. Kita zikir munajat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Zikir, tuan-tuan, kita zikir. Sampai mengalir air mata, tuan-tuan. Zikir. Habis kita zikir semua tuan-tuan dan puan, kita tutup majlis, saya bagikan pointers dia. Apa dia tips dia, pointers. Sebelum kita mengakhirkan majlis itu, ini adalah 5-6 perkara yang mesti dipegang, yang mesti disandarkan kepada kepala kita, yang mesti dimasukkan dalam hati kita, yang mesti disalurkan dalam kaki dan tangan kita untuk dilakukan. Tuan-tuan dan puan, namanya agenda for action. Agenda bertindak. Apa dia agenda bertindak? Habislah tuan-tuan, dengan kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As, maka habislah. Tuan-tuan ya, semalam terus ya, yang koordinator kata dia nak buat lagi minggu depan. Bulan depan. Sebulan sekali, nak buat sebulan sekali. Sonok. Semuanya dikatakan 100% approve kepada program. 100% suka mendengarnya. 100% apa yang dibincangkan tu sangat relevan kepada setiap orang. 100% gembira sebab majlis itu meraihkan dengan penuh kasih sayang dan sebagainya. 100% gembira kerana kita tidak menimbulkan orang sana silap, orang sini silap, orang sana silap, orang sini silap. Tak ada. Bukan nak cari kesilapan tuan-tuan dan puan. Tapi kita menjalin kasih sayang. Kasih sayang yang pertama tuan-tuan apa dia? 5 kasih sayang. Yang orang suka tu. Yang pertama, kasih cinta kepada Allah. Kasih cinta kepada Rasul nombor 2. Kasih dan cinta kepada ibu dan bapa nombor 3. Kasih dan cinta kepada umat nombor 4. Yang kelima, kasih dan cinta kepada kecemerlangan. Al-Falah. Saya pun ulaslah tentang Al-Falah dan sebagainya.
pada apa ni 2 hari sebelum tu tuan-tuan puan pada hari Isnin kita buat dengan profesor, senior profesor, associate professor daripada Universiti Tun Hussein On nun di Batu Pahat tuan-tuan. Universiti Tun Hussein On. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan program berjalan dengan baiknya, dimulakan dengan tahlil. Lepas tu saya diberikan kesempatan dalam 1 jam 15 minit tuan-tuan, 1 jam 15 minit membentangkan tajuk, nama tajuknya tuan-tuan, Insan Profesional di Menara Gading. Insan Profesional di Menara Gading. Apa feedback yang saya dapat? Macam ni tuan-tuan. Feedbacknya macam itu. Profesor nak buat lagi. Profesor suruh saya datang lagi buat. Bukan datang, buat lagi. Ini semua online tuan-tuan, semua online. Nak buat lagi, nak akan date, nakkan tarikh yang sesuai di mana. Dia nak dengar lagi. Tajuknya, Insan Profesional di Menara Gading. Masya Allah. Inilah tuan-tuan yang kita buat. Tapi balik tadi kepada usrah keluarga. Jadi tuan-tuan dan puan saya semuanya 13 tuan-tuan. Semuanya ada yang nak buat seminggu sekali, ada yang nak buat 2 minggu sekali, ada yang nak buat sebulan sekali, tuan-tuan dan puan. Tetapi sejauh-jauhnya pun yang saya tengok sebulan sekali. Sedekat-dekatnya tuan-tuan saya tengok tu 2 minggu sekali. Seminggu sekali pun ada cadangkan, tapi yalah kita tak ada tenaga. Untuk seminggu sekali kita banyak tuan-tuan kita punya program ni running almost every day, tuan-tuan. Full steam. We run full steam tuan-tuan pagi, petang, siang, malam tuan-tuan dan puan Selain daripada itu tuan-tuan dan puan kemarin ada teman-teman daripada Takaful Takaful saya tak menamakan Takaful lah, minta diorang kumpulkan agensi dalam Takaful ni untuk dalam 40-50 orang untuk saya buat online tuan-tuan, nak cerita tentang profesionalisme dalam industri takaful. Profesionalisme dalam industri takaful. Masya Allah tuan-tuan. Inilah kita nak buat dan saya boleh bantulah tuan-tuan, tak ada masalah. Ini dakwah. Saya ambil ini sebagai dakwah. Saya ambil ini sebagai kerja-kerja agama. Saya mengambil ini ialah sebagai satu langkah menyambung perjuangan yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil kerja ini untuk menyambung tugas yang dijalankan oleh sahabat-sahabat, the companions of the Prophet, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil tanggungjawab ini nak menyambung tuan-tuan kerja-kerja salafus salih dan juga tuan-tuan mereka-mereka yang sedang berjuang di mana-mana negara dalam dunia ni sedang berjuang melalui gerakan-gerakan Islam tuan-tuan dan puan untuk mempertabatkan agama Allah. Dan salah satu komponen yang penting ialah dakwah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian Jadi kita lihat tuan-tuan dan puan jadi saya nak share dengan tuan-tuan dan puan kalau tuan-tuan anda yang berminat okey. Macam mana yang berminat? Siapa yang sepatutnya tuan-tuan yang boleh kontak saya terus untuk mendapatkan sedikit berbincang dengan saya macam mana nak buat yang namanya usrah keluarga sebagaimana yang malam tadi kita buat dan 13 keluarga sedang berpadu dengan kita untuk melakukannya dengan tajuk-tajuk dan dengan program-program, dengan schedule, dengan jadual-jadual masing-masing yang telah ditetapkan. Okey. Siapa yang patutnya? Siapa Robert? Keluarga yang macam mana yang sepatutnya? Patut ada kan mengendalikan program ini tuan. Yang pertama, kalau anak kita susah bangun pagi. Kalau ada anggota keluarga susah nak bangun pagi sembahyang subuh. Susah. Sebab tidur lewat dengan dengan gejala gadget-gadgetnya tuan-tuan dan puan ketagihan gadget ni, masya-Allah tuan-tuan. Tidur lewat pukul 2 baru tidur, pukul 3 baru tidur. Bila nak bangun subuh tuan-tuan? Bila nak bangun subuh? Masya-Allah. Subuh tak bangun. Kadang-kadang bukan anak-anak saja tak bangun, mak bapak pun tak bangun. Tuan-tuan dalam kajian yang dibuat di antara hari-hari dalam seminggu, 7 hari dalam seminggu tu yang paling banyak meninggalkan subuh, yang tak menunaikan sembahyang subuh ialah pagi hari cuti, Sabtu dan Ahad. Kalau di Kedah hari Jumaat dan hari Sabtu. Itulah masanya kita tidur berlebih-lebih tuan-tuan dan puan sampai tak bangun sembahyang subuh. Itu. Yang kedua kalau nampaknya minat-minat, anak kurang minat, suami kurang minat, isteri pun kurang minat kepada agama. Dan kita tak boleh hidup. Tanpa agama tak boleh hidup. Tanpa agama tak boleh tegakkan family. Tanpa agama tak boleh tegakkan individu dalam rumah itu. Tanpa agama tak patutnya kita menerima rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa agama maksudnya kita tidak bersyukur kepada Allah. Tanpa agama maknanya kelam kehidupan kita. Tanpa agama maknanya gelap gelita kehidupan kita.
Jadi inilah kita kena masukkan elemen agama. Saya kata tanpa agama tu bukan hilang agama langsung, bukan. Bukan etis, bukan, tuan, bukan. Tapi kadang-kadang kita buat, kadang-kadang tak buat, kadang-kadang semayang, kadang tak semayang. Kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang tak ke masjid. Itulah dia. Priority. Yang ketiga ialah priority. Apa priority keluarga? Apa tuan-tuan? Apa susun lapis keluarga kita? Apa priority ni? Priority apa? Priority ekonomi saja ke? Priority duit saja ke? Priority pendidikan saja ke? Nak anak kita mesti berjaya, UPSR-nya berjaya, PT3-nya berjaya, SPM-nya berjaya, tuan-tuan dan puan? Berjaya, berjaya, berjaya. Tapi dalam kejayaan itu, walaupun di skor semua A, tapi tak boleh baca Quran macam mana? Skor A semua, doa iftitah pun dia tak hafal macam mana? Skor A semua, tayat akhir yang merupakan rukun kepada sembahyang, dia tak dapat baca dengan baik. Tak lancar, tuan-tuan. Hurufnya tak betul disebut, makhrajnya tak betul disebut. Macam mana, tuan-tuan? Inilah perkara yang saya rasa perlu dipikirkan. Jadi, tuan-tuan dan puan, akhirnya, semuanya ini, tuan-tuan dan puan, saya dah muatkan, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok buku yang saya tulis, saya dah tulis 46 tajuk buku. 46 tajuk buku. Okey? Mur, buku yang terakhir, Mur, 3 buku ni. 3 serangkai. Tuan-tuan dapatkan buku ni, tuan-tuan. Dapatkan buku ni, dapatkan buku ni. Tidak ada di kedai buku. Saya dah hilang keyakinan untuk orang kedai-kedai buku menjual buku kita. Tak ada keyakinan, tuan-tuan. Ada masalah saya. Saya ada masalah, saya ada sejarah yang tidak baik lah. Bila kita letakkan buku-buku di kedai-kedai, pengedar-pengedar buku dan sebagainya. Jadi sekarang ni, semuanya daripada pejabat, tuan-tuan buat bayaran, kita hantar saja buku. Kita hantar dengan pos. 3 hari sampailah, tuan-tuan dan insya-Allah. Itu deh. Caranya begitu saja. Ada orang di pejabat yang melakukannya, bungkusannya elok-elok, packagingnya elok-elok, dan dihantar pun Alhamdulillah. Tidak adalah kerosakan-kerosakan kepada buku itu dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Jadi buku ni, tuan-tuan, buku kena ada baca buku. Cukuplah, tuan-tuan. Kena ada baca buku. Kena cukup. Yang lain-lain cukuplah. Yang kedua, tuan-tuan dan puan. Yang kedua, saya nak sebutkan, insya-Allah, dalam usrah keluarga, dalam pendidikan-pendidikan yang kita berikan, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, kita menekankan sangat. Tuan-tuan dan puan, supaya kita terlibat dalam dakwah. Tuan-tuan terlibat dalam dakwah, saya terlibat dalam dakwah. Tuan-tuan terlibat dalam dakwah, saya terlibat dalam dakwah. Okey, dakwah kita ada 2. Satu dakwah kita dengan perkataan, satu dakwah kita dengan projek. So kita nak membangunkan Yayasan Sabha akan membangunkan, tuan-tuan, kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah berharga 15 ke 20 juta ringgit di Bukit Cerakah, di Shah Alam. Kita nak bangunkan itu. Kita bangunkan secara non-profit making. Tuan-tuan, dia punya dananya dapat daripada wakaf, daripada zakat, daripada fidyah, sedekah, tuan-tuan, dapat daripada amal jariah fisabilillah. Jadi kita dapat, tuan-tuan, saya harap tuan-tuan dan puan, tuan-tuan mendermalah, bersedekah dah. Kita nak dirikan, tuan-tuan. Gunanya tidak lain dan tidak bukan untuk membawa manusia ke jalan Allah dan mati dalam husnul khatimah. Mati itu namanya kompleks Anjung Husnul Khatimah, supaya kita semua mati dalam husnul khatimah. Masya-Allah, tak ada lagi di dunia. Dan tak ada di Asia, tak ada di Malaysia, belum ada lagi. Cara yang kita nak buat, ilmu yang kita nak bagi, tuan-tuan, caranya kita mengendalikan program kita, menguruskan kompleks itu diurus secara profesional, secara moden kita nak urus, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah, orang miskin, anak yatim yang datang, ibu tunggal, free, tuan-tuan, free. Dengan layanannya 3, hotel 3 bintang. Makanannya hotel 3 bintang, layanannya hotel 3 bintang. On top of that, dibagikan, tuan-tuan, ilmu dan ilmu. Tuan-tuan, pukul 4.30, semuanya bangun. 250 orang. Setiap kali datang ada 250 orang. Penuh 250. Bangun 4.30 pagi, tuan-tuan, pergi kepada pusat Islamnya dekat situ, nanti untuk sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang tahajud, menangis di depan Allah Subhanahu Wa Taala. 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. 5 modul. Anak-anak ikut 4 modul, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi kemudian tu yang ketiga, tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu yang ketiga, alhamdulillah, kita dah buat webinar. Webinar pertama, kita dah buat 26 hari bulan 6 dulu, tuan-tuan. Tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Itu webinar, seminar online. Yang baru ni, tuan-tuan, hari Sabtu yang lepas, webinar yang kedua, tajuknya, tuan-tuan, Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Dan webinar yang ketiga pada 9 hari bulan 10,
9 bulan Oktober, tajuknya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Masya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan dapatkan, tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan dapat more, dapatkan. Tuan-tuan dapatkan yang sudah di-package. Yang sudah di-package, yang sudah diadun. Tuan-tuan, kita ada juru adun kita ada juru package kita. Yang seminar yang pertama tu, Isteriku Ketua Bidadari Syurga, tuan-tuan boleh dapatkan. Tuan-tuan tontonlah dengan keluarga, dengan anak saudara, dengan adik-beradik. Tonton, tuan-tuan, 3 jam. Tuan-tuan boleh tonton sikit-sikit. Pembentangan daripada saya dan pembentangan daripada Ustazah Muzayyanah Abdullah. Masya Allah, tuan-tuan dapatkan. Sumbangannya RM20. Bukan harganya. Sumbangan, nak berikan sumbangan sedekah kepada Komplek Anjung Husnul Khatimah. RM20. Upah tuan-tuan, dia orang mengadun. Upah dia orang edit. Upah dia orang tengok. Bukan senang nak tengok 3 jam setengah punya video. Dia tengok, tuan-tuan, satu persatu dia tengok. Allah, tuan-tuan. Kerjanya rumit. Tapi itu bukan kita nak bagi harga. Tapi harganya ialah sumbanglah kepada Komplek Anjung Husnul Khatimah. Satu lagi tuan-tuan yang tuan-tuan boleh dapatkan satu package namanya Langkah ke Syurga. Langkah ke Syurga. Package dah siap, tuan-tuan, juga RM20. Tuan bayarlah macam mana langkah ke syurga. Langkah yang pertama apa, langkah yang kedua apa, langkah yang ketiga apa, langkah yang keempat apa, langkah yang kelima. Apa dia cara nak jadi ahli syurga? Tuan-tuan, kita ada 15 siri tak salah saya, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Yang akan muncul nanti, tuan-tuan dan puan, ialah remaja. Macam mana kita nak menyantuni jiwa remaja. Menyantuni jiwa remaja, tuan-tuan, tak salah saya ada 20 siri, tuan-tuan, menyantuni jiwa remaja yang akan terbit tidak berapa lama lagi, insyaAllah. Jadi ini semualah, tuan-tuan, ini semualah benda-benda yang dibuat oleh Yayasan Sabah ini untuk kita membina masyarakat, membina keluarga, membina isteri, membina suami, membina anak-anak supaya insya-Allah akhirnya mereka jadi manusia yang dipilih, yang disayangi, dicintai, dikasihi, dimuliakan, ditunggu-tunggu, dirindui oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, inilah yang kita sedang usahakan. Yang keempat, tuan-tuan, kita punya media sosial. Tuan-tuan, saya hampir semua sekali, tuan-tuan, pasal kita tetap media sosial ni ada segmen-segmen peminat kita, tuan-tuan. Jadi kita pergi semua sekali. Dan YouTube, tuan-tuan, pergi pada YouTube kita, tuan-tuan. Pergi kepada YouTube kita. Tuan-tuan pergi, more, kita punya media sosial, more, YouTube. Tuan-tuan pergi pada YouTube. Pergilah, tuan-tuan. YouTube kita ni dah 2-3 tahun dah, tuan-tuan. Lama dah. Masya Allah, tuan-tuan, pergilah. Tuan-tuan tengok apa yang dipaparkan tiap-tiap hari, tuan-tuan, tiap hari. Ada benda baru dalam YouTube, ada benda baru dalam YouTube kita. Alhamdulillah. Pergilah, tuan-tuan. Tengok aja. Kadang-kadang syarahannya dalam setengah jam, kadang-kadang 15 minit, ada yang 10 minit dan sebagainya. Semua terkandung dalam YouTube, tuan-tuan. Dan terbitan daripada Yayasan Sabah, insya-Allah. Memaparkan doktor-doktor, profesor-profesor, ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah, termasuk kita di Yayasan Sabah. Yang kedua, tuan-tuan, Facebook. Ini Facebook dia. Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Dia punya user ID-nya Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Alhamdulillah. Semuanya online, semuanya live, tuan-tuan, semuanya live. Program kita hampir semuanya live. Jadi tuan-tuan pergilah kepada Facebook kita. Kemudian tuan-tuan dan puan pergi kepada kita punya Twitter. Kita ada Twitter, tuan-tuan. Kita ada Twitter. Alhamdulillah. Kita ada Instagram. Tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tengok tu. Twitter ada, Instagram ada, tuan-tuan. Kita ada Telegram. Alhamdulillah. Saya harap tuan-tuan terus tuan-tuan. Tuan-tuan pergi kepada Telegram, join Telegram kita. Dan saya yakin, saya nak meyakinkan tuan-tuan, ini antara Telegram, aplikasi kita, tuan-tuan, yang sangat-sangat murni, yang sangat baik, yang tuan-tuan diupdate hari-hari. Ada pengisian-pengisian baru. Al-Qurannya ada, hadisnya ada, ulasan ulama-nya ada, zikirnya ada. Tuan-tuan, doa-doanya ada. Kata-kata ulama pun ada, mutiara-mutiara kata ulama pun ada, video pun ada dalam bahasa Inggeris pun kadang-kadang ada, video pendek, 5 minit, 2 minit, 3 minit, 4 minit, insyaAllah. Kemudian kita punya TikTok, TikTok, tuan-tuan. TikTok ni baru, tak sampai sebulan lagi, tapi sambutannya sangat-sangat baik, tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan boleh download. Tuan-tuan download TikTok, aplikasi TikTok, boleh pergi kepada Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Tuan-tuan, satu hari ada 4. Saya dalam TikTok satu hari 4 kali, tuan-tuan. 4 kali tuan-tuan tengok dalam program saya. Pukul 9 pagi, live 9 pagi. Hari-hari 9 pagi live. Apa dia tajuknya? Mahkota Cinta. Masya Allah. Kemudian tu pukul 10.30 pagi, tuan-tuan dan puan, hari-hari kita ada, tuan-tuan, amalan kenit pahala melangit.
Amalan kecil tapi pahalanya besar. Amalan sungai, pahalanya laut. Amalannya busut, pahalanya gunung, tuan-tuan dan puan. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian itu pukul 5.30. Pukul 5.30, tuan-tuan, hari yang sama, 5.30 petang, kita ada program namanya, tuan, berbagai-bagai masalah dalam kehidupan. Saya bagi tips menyelesaikan masalah. Kita sedang mengulas, tuan-tuan, sedang memaparkan mengenai gejala yang namanya, tuan-tuan, yang gejala yang namanya gadget, ya. Gadget maknanya ketagihan gadget. Namanya, saya susah betul dah ingat perkataan ketagihan tu. Setiap kali tuan-tuan saya nak sebut, saya lupa. Saya tak dapat perkataan ketagihan gadget. Itu pukul 5.30. Dan malam, tuan-tuan, malam sekejap lagi, di pukul 10.30. 10.30 ni, tuan-tuan, video, tuan-tuan, video. Apa nama videonya? Ini pendek aja, 2 minit. Dalam TikTok ni, tuan-tuan, kalau video, maksimumnya 3 minit saja. 3 minit saja. Tapi kalau misalnya live, pukul 9 pagi live, pukul 5.30 petang live, itu bolehlah. Boleh sampai 15 minit, 20 minit. Tapi saya buat hanya 10 minit atau 11 minit, begitu saja. Kita tengoklah. TikTok sangat-sangat penting. Mudah. Bahasanya pun mudah, caranya pun mudah, tuan-tuan. Masa yang diambil pun sangat singkat, tuan-tuan. Tetapi dalam masa yang singkat itu sudah masukkan elemen-elemen yang sangat penting dalam kehidupan kita, insya-Allah. Itu TikTok, tuan-tuan. Ada orang kata TikTok ni alah mengarut, cita-cita, banyak-banyak cita-cita orang macam nak jual diri dan sebagainya. Oh, tidak juga, tuan-tuan. Memang yang nak pergi mengarut, ada yang mengarut. Tapi saya tengok hampir semua selebriti agama, hampir semua ustaz-ustaz selebriti, ustaz TV, radio, tuan-tuan dan puan, semua nama-nama besar tu. Semua ada akaun TikTok, tuan-tuan. Dia orang aktif dalam TikTok sebenarnya. Jadi tentang Quran aja saya dah tengok, tuan-tuan, ada 26 ustaz yang cerita tentang Quran aja. Tajwidnya, taranumnya, makhrajnya, ayat-ayat yang lazimnya, bacaan-bacaan bismillah. Misalnya, tuan-tuan, macam mana nak baca? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu tempat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu semua yang ditekankan kepada kita, tuan-tuan. Kemudian itu tentang akidah, tentang syariah, tentang akhlak. Ustaz-ustaz yang popular ni, tuan-tuan, the most popular among the ustaz dan ustazah ada dalam TikTok. Dan saya pun diminta untuk membuka akaun dalam TikTok khusus untuk melambai remaja, orang-orang muda, tuan-tuan dan puan, awal-awal dewasa, awal-awal tua ni, kita nak melandai. Marilah kita melambai mereka untuk mengamalkan amalan Islam dalam kehidupan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, yang akhirnya, tuan-tuan, jadual kita. Kita ada jadual. Tuan-tuan tengoklah jadual kita, tuan. Saya lepas ni nak buat jadual sebulan sekali, tuan. Sebulan. Hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. 1 minggu 5 kali, pukul 7 pagi, 9.15 malam. 7 pagi, 9.15 malam. Tuan-tuan akan tengok. Hari Rabu ini program dia. Hari Khamis ini program dia. Hari Jumaat ini program dia. Hari Sabtu ini program dia. Hari Ahad ini program dia. InsyaAllah, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok. Selalu kita buat mingguan, tuan-tuan. Tapi saya fikir oleh kerana tidak banyak perubahan dari segi tajuk dan sebagainya. Tapi tajuk, walaupun itu tajuk umum. Tapi masa kita buat tu, tuan-tuan, adalah tajuk-tajuk khusus kita berikan yang kita tidak sebut dalam jadual itu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, cukup setakat itu. Saya mengucapkan terima kasih, tuan-tuan. Jangan lupa keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Satu lagi doa yang selalu kita baca. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuan-tuan, insya-Allah, marilah tuan-tuan. Saya bersama-sama dengan tuan-tuan insya-Allah boleh membantu di antara kita. Pengalaman yang saya ada, sikit ilmu yang saya ada, betul buku-buku yang saya tulis, tuan-tuan puan, dan research yang saya buat, inilah yang saya nak persembahkan kepada tuan-tuan, insya-Allah, supaya tuan-tuan dapat memikirkan, supaya isteri dan suami dapat memikirkan, anak-anak dapat memikirkan betapa pentingnya meletakkan, tuan-tuan, asas agama, tiang seri agama dalam rumah-rumah kita, dalam keluarga kita, insya-Allah. Cukup setakat itu. Tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih kepada semua, terima kasih kepada para penonton, terima kasih kepada tuan-tuan. InsyaAllah besok pagi, tuan-tuan, besok pagi hari Khamis, besok pagi kita jumpa dengan Al-Fadhil, Ustaz Muhammad Nazri, Ustaz Muhammad Nazri Abbas besok pagi, tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa dia. Dan malam, tuan-tuan, kita berjumpa dengan Dr. Izwan, Dr. Izwan, insyaAllah. Dr. Izwan
Kita jumpa malam insya-Allah. Saya harap kita jumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.